بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pertama-tamanya marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberi peluang untuk bersama di dalam majlis ilmu yang pastinya dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengekalkan kita di dalam Islam dan iman, dua nikmat yang sangat besar yang seharusnya disyukuri oleh orang-orang yang mengaku Islam, Muslim dan beriman kepada Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, berbicara tentang Islam dan iman ini, kesyukuran yang mesti kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hendak bandingkan dengan orang-orang yang rapat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, kaum keluarga baginda, contohnya Abu Talib, bapa saudara baginda sallallahu alaihi wasallam, jika dilihat kepada pengorbanan, jika dilihat kepada apa yang dilakukan oleh Abu Talib mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwah baginda, apatah lagi mempunyai pertalian darah yang sangat rapat dengan Rasulullah. Jika kita bandingkan dengan kita yang tidak ada pertalian darah dengan baginda, yang hidup jauh di zaman yang lain dengan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak banyak membantu baginda di dalam perjuangan dan dakwah baginda. Kalau difikirkan secara logiknya, maka orang yang lebih layak untuk menerima nikmat Islam dan iman ini ialah Abu Talib, bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah Taala telah memilih kita semua. Walaupun kita dipilih dalam keadaan Islam warisan melalui ibu bapa kita, tetapi nikmat itu tetap kita rasai. Kita tidak banyak membantu Rasulullah, tetapi kita tetap juga diberikan nikmat ini yang seharusnya disyukuri oleh kita semua. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apabila kita berbicara tentang Islam yang kita anuti, yang diberikan nikmatnya oleh Allah Ta'ala kepada kita ini, maka sememangnya tidak dapat tidak kita mesti memahami Islam yang kita anuti, akidah dan pegangan yang kita sematkan di dalam hati kita. Menjadi tanggungjawab sebagai seorang Muslim, mesti mengenali agama yang dia anuti tersebut. Tidak boleh hanya sekadar
Islamnya tersebut pada namanya sahaja, tetapi mestilah difahami dan seterusnya diamalkan di dalam kehidupannya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, agama Allah Ta'ala ini adalah agama yang telah dibawa oleh para Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Para Nabi mereka sejak zaman Nabi Adam alaihi salam sehinggalah ke zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa perkara yang sama. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Allah Taala berfirman di dalam Al-Quranil Karim, sesungguhnya kami telah mengutuskan pada setiap umat Rasul dan para Nabi untuk menyeru supaya ani'budullah, supaya menyembah Allah dan menjauhi taghut. Maka kita dapat lihat di sini bahawa ada persamaan apa yang diseru oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang diseru oleh para nabi yang terdahulu daripada baginda. Tidak lain dan tidak bukan iaitu menyembah Allah, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Apabila kita faham tentang perkara ini, ia menunjukkan kepada kita bahawa agama para nabi adalah sama. Ma kana Ibrahim yahudiyya wala nasraniyya walakin kana hanifan muslima. Allah Ta'ala menyatakan tentang agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukanlah Ibrahim itu agamanya adalah Yahudi, dari kalangan Yahudi. Ma kana Ibrahim yahudiyya wala nasraniyya, bukan seorang Nasrani, tetapi baginda adalah Hanifah, suci bersih, wa muslima, seorang yang Islam, yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat di sini bahawa semua para nabi ini, walaupun ketika itu tidak dikenali agama mereka dengan agama Islam, tetapi konsepnya adalah sama. Islam ini memang istilahnya tersebut dikenali dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cumanya perkara yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah perkara yang sama yang dibawa oleh para nabi, khususnya dalam perkara akidah, khususnya dalam perkara tauhid, mengajak manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam perkara syariat, ini adalah mengikut kepada kesesuaian masa dan zaman. Mungkin ada orang akan bertanya kepada kita, kalau betullah Nabi Adam itu adalah membawa ajaran yang sama sebagaimana ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa zaman Nabi Adam dibenarkan untuk berkahwin adik-beradik, di zaman Nabi Muhammad ini tidak dibenarkan? Dan pelbagai lagi perkara-perkara, peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berbeza di antara para nabi. Zaman umat yang terdahulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umpamanya juga tidak dibenarkan untuk orang-orang yang menjadi penganut agama Allah ini untuk memakan harta rampasan perang, umpamanya sebagai contoh. Zaman Nabi kita Muhammad dibenarkan. Zaman para nabi dan umat yang terdahulu, apabila ada harta rampasan perang, mereka mesti mengumpulkan di suatu tempat dan kemudiannya akan datang api membakar segala harta rampasan perang tersebut.
Bermaksud ia berbeza dengan apa yang disyariatkan ataupun yang diajar di dalam agama kita yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa ada perbezaan ini? Sedangkan kita katakan tadi agama kita adalah agama yang sama. Perkara yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah perkara yang sama dibawa oleh para nabi yang terdahulu. Jawapannya tidak lain dan tidak bukan ialah kita kena faham dalam agama ini ada dua perkara yang besar, dua elemen yang besar. Yang pertama yang kita kenali sebagai akidah, dan yang kedua kita kenali sebagai syariah. Dan setengah-setengah ulama tambah lagi yang ketiga dari sudut kerohanian ataupun tasawuf akhlak. Cuma yang paling penting yang saya nak sentuh di sini ialah dari sudut akidah dan juga syariat ini. Dari sudut akidah, semua para nabi mengajak perkara yang sama, supaya tidak mensyirikkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala hanya kepadanya. Tak boleh kita mensyirikkannya. Tetapi ada pun syariat yang diturunkan kepada Nabi Adam berbeza dengan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Syariat yang diturunkan kepada Nabi Musa ada perkara-perkaranya yang berbeza dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana perkara yang berkaitan dengan syariat ini adalah mengikut kesesuaian masa dan zaman. Zaman Nabi Adam alaihissalam, waktu itu manusia tak ramai lagi. Yang ada hanya adik-beradik. Maka sesuailah zaman tersebut dibenarkan perkahwinan adik-beradik. Zaman sekarang manusia ramai. Boleh pilih nak yang putih, yang nak hitam, nak yang rambut kerinting, yang nak rambut lurus. Semua dapat, asalkan jangan adik-beradik. Maksudnya agama kita ini dia umpama pokok yang mempunyai akar yang menjunam ke dalam tanah dengan kuat. Akar ini dia ibarat akidah kita yang tidak boleh berubah. Yang ini yang diajar dan diseru oleh semua para nabi. Adapun syariat, dia mengikut keadaan dan kesesuaian zaman. Kalau angin itu bertiup ke kiri, pokok itu dia berdaunnya ataupun dahan-dahannya boleh bergerak ke kiri. Dia tidak statik sebagaimana akar tersebut. Oleh kerana itulah agama Allah Subhanahu wa taala ini dia sangat sesuai untuk diamalkan, bukan hanya sekadar di zaman Nabi Muhammad, tetapi juga di zaman kita dan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan. Bahkan tuan-tuan yang dirahmati Allah, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu sendiri, ajaran yang berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga bersifat demikian. Ada perkara yang mana ia adalah tetap, tidak berubah, dan ada perkara yang boleh berubah-ubah. Ada perkara yang mana sama ada di zaman Nabi Muhammad ataupun di zaman moden kita hari ini, di zaman teknologi dan sains, tidak boleh sama sekali ia berubah perkara tersebut. Umpama yang paling besar sebagai contoh, rukun iman itu 6, tidak ada perubahan. Kepercayaan kepada Allah, kepercayaan kepada malaikat, kepercayaan kepada Rasul, kepercayaan kepada kitab dan semuanya ini tak boleh berubah. Nas-nas Al-Quran, hadis yang sahih, nas yang difahami secara jelas dan nyata, sharih, yang tidak ada perbezaan pandangan di kalangan ulama, maka ia adalah perkara yang adalah tetap.
yang tidak mungkin berubah. Pernah berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai melalui peperangan yang dikenali dengan Ghazwatul Ahzab, peperangan Ahzab. Peperangan Ahzab ini adalah peperangan yang dihadapi oleh baginda menentang dan berlawan dengan musyrikin Mekah, berperang dengan musyrikin Mekah yang bergabung dengan kabilah-kabilah Arab, Ghatfan dan lain-lain, dan juga bergabung dengan satu puak Yahudi yang telah dihalau keluar oleh Rasulullah daripada Madinah, iaitu Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir. Mereka ini bergabung untuk menyerang Madinah. Maka Rasulullah berhadapan dengan mereka ini dengan cara membina parit ataupun membina lubang di sekeliling sebahagian daripada Madinah. Yang saya nak sebutnya di sini ialah bagaimana tiba-tiba satu puak di dalam Yahudi yang masih kekal wujud di dalam Madinah, iaitu Yahudi Bani Quraidah. Bani Quraidah ini dia telah mengkhianati Rasulullah, melanggar perjanjian dengan Rasulullah dan turut bersekutu dengan musyrikin Mekah, Yahudi Bani Nadir dan lain-lain yang menjadi musuh yang datang menyerang daripada luar. Maksudnya Nabi sekarang ini berada di tengah-tengah, berhadapan dengan musuh di luar dan juga berhadapan dengan musuh daripada dalam, dari kalangan Yahudi Bani Quraidah. Peperangan ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, berakhir dengan golongan Ahzab ataupun puak-puak yang bergabung menentang Rasulullah ini berundur daripada Madinah akibat daripada perpecahan di kalangan mereka, dan mereka tidak mampu berhadapan dengan tentera Allah, iaitu angin ribut yang datang sehingga menerbangkan khemah-khemah dan juga periuk-periuk mereka, sehingga akhirnya mereka balik ke Mekah dan ke tempat masing-masing. Maka tinggallah Bani Quraidah berseorangan, Yahudi Bani Quraidah di Madinah. Rasulullah yang baru sahaja selesai melalui peperangan ini meletakkan dan menyimpan pedang baginda sambil bersiap untuk mandi. Tiba-tiba datang malaikat Jibril menjelma sebagai manusia. Dinyatakan di dalam riwayat menyebut bagaimana Jibril ini dalam keadaan debunya masih banyak dan penuh di tubuhnya, seolah-olah dia tidak lagi mempersiapkan diri dia, dia tidak lagi belum lagi membersihkan diri dia lagi, tak sempat nak bersih. Selepas daripada peperangan Ahzab membantu Rasulullah, dalam keadaan masih lagi tubuhnya berdebu, terus berjumpa dengan Rasulullah. Lalu berkata kepada Rasulullah, qad wada'ta as-silah, engkau telah meletakkan senjata kamu dah simpan senjata kamu ke wahai Rasulullah? Malaikat Jibril tanya baginda. Kemudian dia berkata, malaikat Jibril berkata, wallahi ma wada'nahu fakhruj ilaihim, sesungguhnya kami para malaikat belum menyimpan lagi pedang kami belum menyimpan lagi senjata kami, maka keluarlah kamu kepada mereka. Nabi terpinga-pinga, siapa lagi yang hendak diperangi? Tak selesai lagi ke peperangan Ahzab. Lalu Nabi tanya, aina, ke mana? Kita nak perang kat mana lagi? Ha huna, di sana. Malaikat menunjuk ke arah perkampungan Bani Quraidah, Yahudi yang telah mengkhianati Rasulullah di dalam peperangan Ahzab. Tuan-tuan, Nabi terus mengumpulkan para sahabat dan bersabda, ala la yusalliyanna ahadul asra illa fi Bani Quraidah.
Janganlah ada di antara kamu seorang pun yang bersembahyang asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Lalu Nabi menyerahkan bendera kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah untuk mengapalai tentera mengepung dan menyerang perkampungan Bani Quraidah. Tuan-tuan, tiba-tiba di dalam perjalanan, sebelum sampai di perkampungan Bani Quraidah, waktu asar sudah pun hendak luput, sudah pun hendak habis. Sedangkan Nabi, sebagaimana hadis yang saya bacakan tadi, arahannya ialah jangan bersembahyang asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Jangan sembahyang asar kecuali di sana. Tiba-tiba waktu asar sudah hendak habis, nak masuk waktu maghrib. Berlakulah perselisihan pandangan di kalangan para sahabat. Ada sahabat yang berkata, la nusalli hatta na'tiha. Kita tidak akan sembahyang asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah juga. Maka golongan yang berpandangan demikian meneruskan perjalanan, walaupun sudah habis, walaupun waktu asar sudah habis, mereka tetap tidak sembahyang. Waktu isyak baru mereka sampai di perkampungan Bani Quraidah dan barulah mereka sembahyang. Mereka sembahyang asar di perkampungan Bani Quraidah dalam keadaan qada waktu asar, sembahyang asar. Sebab apa? Kerana mereka berpegang kepada pandangan, mereka berpegang bahawa mereka berpegang kepada zahir nas arahan Nabi, jangan sembahyang asar di perkampungan kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Tak kiralah sama ada kita ini tidak sembahyang itu dalam waktu asar ke ataupun tidak. Ini satu pandangan. Pandangan yang kedua yang dikemukakan oleh para sahabat ialah kita kena sembahyang sekarang. Waktu asar sudah hendak habis. Jadi walaupun kita ni tak sampai lagi di perkampungan Bani Quraidah, oleh kerana ini arahan, oleh kerana waktu asar sudah pun hendak habis dan luput, kita kena sembahyang juga sekarang. Sekarang juga kita kena sembahyang walaupun bukan di perkampungan Bani Quraidah. Sebab apa? Kerana sahabat-sahabat Nabi ini mereka berpandangan bahawa Nabi hanya minta supaya kita bersegera. Dengan maksud mereka memahami apa yang tersirat di sebalik arahan Nabi, bukan yang tersurat. Golongan yang pertama, mereka berpegang kepada apa yang tersurat. Walau di mana sahaja, walaupun waktu asar sudah habis, kena pegang yang tersurat. Yang Nabi kata secara zahir, jangan sembahyang asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Golongan yang kedua, mereka kata mereka berpegang kepada yang tersirat. Yang tersirat daripada arahan Nabi itu ialah supaya tentera Islam ini bersegera. Para malaikat tadi, para malaikat riwayat yang kita baca tadi menyebut bagaimana mereka tidak menyiapkan diri, nak kalau boleh biar bersegera terus berperang dengan Yahudi Bani Quraidah. Oleh kerana itulah Nabi kata jangan kamu sembahyang asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Biar kalau boleh sempat sembahyang asar di sana. Tiba-tiba tak sempat. Kalau tak sempat, tak mengapalah, asalkan kita dah bersegera. Tuan-tuan, perkara perselisihan pandangan di kalangan para sahabat ini telah sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah tidak sesekali menyalahkan mana-mana pandangan. Tidak mengatakan bahawa golongan yang pertama betul, golongan yang kedua salah. Ataupun mengatakan golongan yang kedua betul, yang pertama salah. Tidak. Maka para ulama kita
berdasarkan kepada peristiwa ini mengambil iktibar dan pengajaran, menyebut bahawa di sana di dalam agama kita ini ada perkara-perkara cabang agama. Perkara-perkara cabang agama yang tidak menjadi kesalahan untuk kita berbeza pandangan, untuk kita berselisih pandangan di dalam perkara tersebut. Tetapi kalau sekiranya perkara itu menyentuh perkara usul, perkara prinsip, perkara dasar dan teras agama, maka perkara tersebut tidak boleh menerima perselisihan dan perbezaan pandangan. Perkara dasar inilah yang saya nak sebut, tuan-tuan yang dirahmati Allah, perkara usul yang dipegang, yang tak boleh berubah, yang wujud di dalam Quran dan hadis, yang tidak boleh diubah sejak zaman Nabi Muhammad sehingga zaman kita yang moden ini. Tidak ada perbezaan yang dibenarkan dalam perkara tersebut. Dalam perbezaan pandangan di kalangan sahabat tadi berkaitan dengan hendak melakukan solat asar secara qadaan ke di perkampungan Bani Quraidah ataupun secara adaan bukan di perkampungan Bani Quraidah, kita kena faham bahawa para sahabat berbeza pandangan dalam perkara tersebut, dalam perkara cabang. Kenapa? Sebab para sahabat tidak mempertikaikan sembahyang asar, pensyariatan sembahyang asar. Mereka tidak pertikaikan. Mereka mengakui bahawa sembahyang asar ini wajib dilaksanakan. Cuma mereka berbeza pandangan dalam memahami arahan Nabi. Nak sembahyang asar di mana? Yang ini perkara cabang agama. Nak faham hadis itu, sembahyang asar disyariatkan, mereka faham ini perkara yang dasar agama, perkara akidah, perkara teras yang mana tidak boleh sama sekali ada yang berpandangan bahawa sembahyang asar ni tak wajib. Sebagai contoh, kalau ada yang kata sembahyang asar tidak wajib, maka dia terkeluar daripada agama Islam. Maknanya tak boleh diperselisihkan dalam perkara tersebut, dalam perkara pensyariatan sembahyang asar. Yang diperselisihkan ialah dalam perkara cabang. Nak sembahyang asar di mana? Bukan sembahyang asar tu. Nak sembahyang asar di mana? Yang itu yang diperselisihkan. Contoh lain, tuan-tuan yang dirahmati Allah, apabila Allah Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, aula mastumun nisa, perkara-perkara yang menyebabkan terbatalnya air sembahyang seseorang ialah menyentuh perempuan. Kalau tersentuh wanita, tersentuh perempuan, maka terbatal air sembahyangnya. Aula mastumun nisa, terbatal air sembahyang. Menyentuh perempuan ini adalah perkara yang tetap, yang tak berubah. Semua para ulama pegang kepada nas Al-Quran tersebut. Cuma dalam memahami nas tersebut ada perbezaan pandangan. Nak faham. Kalau tadi nak faham hadis, nak sembahyang asar di mana, kali ini ialah macam mana nak faham arahan Allah yang menyebut bahawa terbatal air sembahyang kalau sentuh perempuan. Isunya ialah isteri kita kalau kita tersentuh, batal ke tidak air sembahyang kita? Air sembahyang kita ni terbatal ke tidak? Kita bawa isteri kita bersama-sama nak mari ke surau ini sebagai contoh. Naik kereta yang kecil sahaja, naik Viva, naik kancil, tak luas. Isteri kita ni dia tangan dia ni jenis tak duduk diam, bergerak sana bergerak situ. Tiba-tiba bila kita nak tukar gear tu, dia pun tangan gelenyar juga, orang Terengganu kata. Tak duduk diam. Tiba-tiba tersentuh tangan kita. Yang kita ni duk sibuk nak tukar gear, dia duk sibuk nak ambil barang lain.
Saya kadang-kadang nak marah ke isteri saya kalau bab berlaku macam ni, Allah macam kesutung ni, saya kata ke dia. Tangan duduk diam, saya kata. Geram. Dah nak ambil air sembahyang semula ni, kamu dah. Tuan-tuan, dalam memahami aula mastumun nisa, menyentuh tangan perempuan ini, ada perbezaan di kalangan para sahabat, para ulama dalam memahaminya. Ada ulama dalam mazhab yang lain menyatakan sentuh perempuan ini tidak batal selagi mana tidak dengan nafsu. Maknanya kalau dengan nafsu baru batal. Kalau sentuh isteri kita sekadar, Allah apalah sangat tak mari geranya, orang Terengganu kata. Tak mari naik, oi, tak boleh sembahyang ni, kena balik rumah. Tak boleh terus sembahyang ni. Kalau sentuh sikit je, maka mengikut mazhab lain tak batal. Kalau tidak dengan nafsu. Jadi apabila demikian, berlaku perbezaan pandangan di kalangan ulama dalam memahami nas Al-Quran tersebut. Ada perkara tetap, perkara yang tidak boleh diperselisihkan, iaitu semua para ulama sepakat sentuh perempuan ini batal. Cumanya macam mana yang batal tu? Kalau dengan nafsu batal ke, kalau tidak dengan nafsu batal ke tidak? Yang itu yang mereka perselisihkan. Dari sudut batal tu memanglah batal. Contohnya ke Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri. Imam Asy-Syafi'i, dia hidup di awalnya, di zaman awal, ketika di antara tempoh hidup dia tinggal di Baghdad. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika di Baghdad, beliau mengeluarkan ijtihadnya, fatwanya dengan mengatakan seseorang lelaki yang sudah tua, sangat dah, umur dia mungkin 70, dah pencen dah. Bukan umur 59 sekarang ni, yang terbaru 59 tak pencen lagi. Pengumuman petang tadi 60 baru pencen. Yang ini dah 70 dah, lebih daripada pencen dah. Orang tak nak ambil kerja dah. Umur dia 70 sebagai contoh. Maka Imam Syafi'i kata kalau dia tersentuh orang perempuan tak batal lah sembahyang dia. Kalau dia sentuh orang perempuan lain, tak batal lah sembahyang dia. Kemudian tiba-tiba Imam Asy-Syafi'i dia berpindah tinggal di Mesir. Tiba-tiba dia dapati bahawa orang lelaki di sana yang tua-tua ni, rupa-rupanya walaupun dah usia lanjut, masih gelenyar lagi. Gelenyar, 2 kali gelenyar dah. Maksud gelenyar ni maknanya masih, walaupun dah tua tu, kalau setuh tu dia main lagi. Maka Imam Asy-Syafi'i kata batal lah sembahyang. Tadi di Baghdad dia kata tak batal. Bila dia pergi di Mesir, tiba-tiba dia tengok suasana dan keadaan berbeza, dia kata pula batal. Kenapa ada perbezaan dua pandangan ini? Bukan ulama lain, orang yang sama, Imam Asy-Syafi'i, yang disebut qaul qadim, qaul jadid, pandangan yang lama, pandangan yang baru. Imam Syafi'i ini dia ada dua qaul, dua pandangan lama dan pandangan baru antaranya dalam masalah ni. Kerana perkara yang berbeza itu adalah dalam perkara yang memahami nas, bukan perkara usul, perkara teras, perkara yang menjadi dasar agama. Tuan-tuan, jadi saya nak sebut di sini ialah bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa ajaran agama ini. Ada perkara yang tetap, perkara usul yang tak boleh berubah. Dan di sana ada perkara-perkara yang diserahkan kepada ulama-ulama dari kalangan umatnya untuk berijtihad, untuk berselisih pandangan. Oleh kerana itulah tidak pelik di sana ada mazhab-mazhab di dalam Islam. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mula-mula Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Bahkan ahli sunnah wal jamaah mengakui mazhab yang lain juga. Antaranya mazhab Imamiyah, Syiah Imamiyah, fiqh dia.
Mazhab fiqh dia, mazhab Syiah Imamiyah ni dia ada fiqh dia juga. Ahli sunnah mengakui tentang fiqh yang terdapat di dalam mazhab ataupun di dalam Syiah. Fiqh dalam Syiah. Di sana ada fiqh mazhab Imamiyah, Syiah Imamiyah, Zaidiyah juga diterima. Ibadiyah juga diterima. Di sana juga diterima fiqh Zahiriyah. Mazhab Zahiri. Jadi ada yang kita biasa dengar 4. Yang sebenarnya zaman sekarang yang kekal yang diiktiraf sampai 8. Zaman dulu ada lagi, banyak lagi. Cumanya tidak kekal sehingga sekarang. Contohnya di sana ada mazhab As-Sawri, Imam As-Sawri. Ada mazhab Imam Al-Laisi. Al-Lais. Banyak lagi mazhab lain sebenarnya. Kerana mereka berbeza ijtihad di dalam memahami nas Quran dan hadis dalam perkara cabang agama, bukan teras agama. Cuma mazhab Al-Imam Al-Lais, mazhab Imam As-Sawri dan imam-imam yang lain yang jarang kita dengar ni dah mati sebab tidak ada pengikut yang meneruskan mazhabnya. Yang kekal yang ada di dalam ahli sunnah wal jamaah hari ini ialah Maliki, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Tuan-tuan, saya sebutkan tadi bahawa di dalam Islam ini ada perkara usul. Di dalam Islam ada perkara cabang yang dibenarkan untuk kita berselisih pandangan. Perkara usul ialah perkara yang tidak dibenarkan untuk kita berbeza pandangan. Dengan maksud yang lain, kalau kita berbeza pandangan dalam perkara tersebut, maka boleh terbatal iman kita, terbatal Islam kita, terkeluar kita daripada agama Allah. Di dalam Al-Quran, di sana terdapat banyak nas-nas yang sharih, yang nyata, yang dikategorikan sebagai nas-nas yang berbentuk usul, teras dan dasar ini, yang tidak boleh sama sekali umat Islam menolaknya dan mengenepikannya ataupun berbeza pandangan di dalamnya. Di dalam perkara akidah ada, di dalam perkara syariat sembahyang dan sebagainya itu ada, dalam perkara muamalat ada. Tak boleh orang kata bahawa dalam Islam ini riba dihalalkan. Riba tak apa, zaman moden sekarang ini kita tak boleh lagi lari daripada sistem riba, maka kita pun kata riba dihalalkan di dalam Islam. Tak boleh. Wa ahallallahu al-bay' wa harrama ar-riba. Jelas dan nyata disepakati oleh semua ulama bahawa riba adalah haram. Kalau dia i'tiqad di dalam hatinya bahawa riba tidak haram, tidak disyariatkan pengharamannya, maka boleh terkeluar daripada agama Allah. Tuan-tuan, Al-Quran ini dia tak sama macam iman ini, termasuk beriman kepada Al-Quran ini tak sama sebagaimana sifir matematik, campur tolak dalam matematik. Dalam Al-Quran yang berkaitan dengan iman ini, kita nak azan dulu ke terus kita sambung sikit lagi, nak habis sikit lagi. Dalam perkara yang berkaitan dengan iman ini, kalau kita sebut rukun iman itu ada 6 tolak 1 dalam perkara iman, jawapannya bukan 5 tetapi kosong. Kita kena faham ini. Kita percaya kepada Allah, kita percaya kepada malaikat, kita percaya kepada Nabi, tapi kita tak percaya adanya kitab. Maka terbatal iman kita, terkeluar kita daripada agama Allah. Kita kecilkan lagi. Kita percaya kepada Allah, kita percaya kepada malaikat, kita percaya kepada Rasul, kita percaya kepada hari akhirat, kita percaya kepada qada dan qadar, kita percaya kepada kitab, kecuali Al-Quran. Kita letak Al-Quran je kita tak percaya, kitab lain kita percaya, terbatal iman kita. Ataupun kita percaya kepada Allah, kita percaya yang lain itu, kita percaya kepada kitab-kitab, kita percaya kepada Al-Quran, kecuali satu ayat saja dalam Quran kita tak percaya. Bukan jawapannya
Kalau kita kata 6 tolak 0.001, maka jawapannya 5.99 ataupun yang seumpama dengan jawapannya tidak. Tetapi tak percaya dengan satu ayat, maka terbatal iman kita. Ini perkara usul, perkara dasar yang tak boleh sama sekali kita berselisih pandangan. Di dalam Al-Quran ada menyatakan as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Lelaki yang mencuri, perempuan yang mencuri, maka hendaklah dipotong tangannya. Ini ayat yang jelas, soreh, nyata di dalam Quran. Perkara usul, dasar, teras, yang tidak mana-mana boleh sesiapa pun yang mengaku Islam untuk menolak ayat ini. Dia mesti percaya, dia mesti berpegang kepada ayat ini, dan mestilah dia melaksanakan ayat tersebut. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Allah Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, demi Tuhanmu, mereka tidak beriman. Biasanya tuan-tuan, bila Allah Ta'ala nak menyebut tentang orang-orang yang beriman ini, Allah Ta'ala akan sebut, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tapi kali ini Allah Ta'ala kata la yu'minun, tidak beriman. Maknanya ada orang yang mengaku beriman, tetapi mereka tidak menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kata pemutus penyelesai masalah yang dihadapi. Pertelingkahan masalah dalam masyarakat, dia tidak menjadikan Quran dan hadis Rasulullah. Ada golongan yang mengaku beriman ini, Allah Ta'ala kata la yu'minun, mereka tidak beriman. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Adakah patut kamu beriman kepada sebahagian kitab dan kamu tolak sebahagian kitab yang lain? Maka ayat ini mengajar kepada kita bahawa semua yang terdapat di dalam Al-Quran, tidak kira yang berkaitan dengan kepribadian kita, akhlak kita, hubungan kita dengan orang lain, sama ada keluarga, jiran, sama ada dengan masyarakat, masalah kenegaraan, pentadbiran dan semuanya, kita mesti menerima apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Tidak ada pilihan bagi kita. La yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Dan dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyebut secara jelas bagaimana tidak layak bagi orang Islam mempunyai pilihan yang lain selain yang terdapat di dalam Quran dan hadis. Jadi dalam perkara agama ada perkara usul, perkara teras, dan di sana ada perkara cabang. Ayat yang saya baca tadi, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahum. Lelaki yang mencuri dan lelaki yang perempuan yang mencuri, maka hendaklah dipotong tangannya. Tidak ada seseorang pun yang boleh menafikan pensyariatan ini. Sedaya upaya dia mesti mencari jalan untuk melaksanakannya, bukannya mencari alasan untuk menolaknya. Dia mesti mencari jalan untuk dilaksanakan. Adapun untuk memahami, melaksanakan perintah ini, itu termasuk dalam perkara cabang. Tadi saya sebut dah tadi. Syariat tetap syariat. Pemahaman untuk pelaksanaannya itu bergantung kepada pandangan ulama di dalam memahami. Dalam nak kerak tangan ini, nak pakai orang Terengganu kata golok bong ke nak pakai gergaji? Tahu golok bong? Saya pun tak reti nak terang. Tanya orang Terengganu lain lah. Nak pakai golok jenis macam mana? Nak pakai gergaji ke ataupun nak pakai mesin? Mesin. Kalau dah kerak nanti, boleh takut balik tak? Boleh dijahit balik ke tidak? Kita, orang yang mencuri ini, dia ada hak
Ada had duit yang dicuri tersebut. Kalau RM2 tak kena potong. Allah bah RM2 ni beri balik tak apa, tuan hak duk mengadu tu. Payah-payah sangat RM2. Nak tentukan had di mana kalau orang mencuri sampai tahap itu 1 juta, 5 juta. Yang ini ditetapkan oleh para ulama. Ditetapkan oleh para ulama. Perbezaan pandangan ulama nak tentukan had yang kalau sampai orang mencuri sampai tahap itu barulah dikerat tangannya, itu diserahkan kepada para ulama. Tapi kalau ditolak terus, kalau dilaksanakan nanti huru-hara lah kita, kalau dilaksanakan nanti maka payah kita nak buat pembangunan sebab batu-batu telah pun digunakan untuk melontar orang yang berzina. Batu-batu dah guna tu, jadi orang tak nak ambil dah batu tersebut. Kalau dilaksanakan nanti habislah kita makan sup tangan lah, pakai ramai-ramai makan sup tangan. Ini keluar daripada mulut orang Islam. Dan ada yang berhujah mengatakan kita mengikut maqasid syar'iyah. Sedap pula sebut kata Arab pula ni. Dia pun tak tahulah faham ke tidak maqasid syar'iyah tu. Apa makna maqasid syar'iyah? Kita berpegang kepada maqasid syar'iyah untuk mencapai keadilan bagi masyarakat. Yang penting tujuan syariat diturunkan adalah supaya keadilan itu menjelma. Kalau kita boleh mencapai matlamat sehingga keadilan dirasai oleh semua, maka hukum Allah Ta'ala ni tak laksana pun tak apa. Ni guna hujah maqasid syar'iyah untuk menolak hukum Allah. Tuan-tuan, puak-puak yang jenis macam ni samalah juga dengan hak yang sembahyang pakai niat. Ataupun yang jenis tak sembahyang langsung dengan alasan bahawa sudah sampai ke maqam hal yang tinggi sehingga mengenali Allah. Tuan-tuan, sembahyang ni untuk apa? Nak dekat dan rapat kepada Allah, nak ingat kepada Allah. Jadi kalau dah rapat dengan Allah, dah kenal Allah, dah ingat Allah, tak payah sembahyang dah lah, dia kata. Yang penting matlamat tu, bila dah sampai dah matlamat, tak perlu lagi dah. Jalan untuk pergi sampai ke matlamat tu tak perlu lagi dah. Matlamat dah tercapai. Jadi tak payah sembahyang. Kalau nak sembahyang pun pakai niat pun tak apa dah. Selesai dah sembahyang. Baru nak takbir, tapi siap-siap dah sembahyang. Pakai niat tu. Sebab matlamat ni aku ni dah rapat dengan Allah. Betul syariat Allah Ta'ala itu matlamatnya ialah untuk keadilan manusia. Tetapi di sana kita kena faham ada maslahat yang disebut mu'tabarah, yang dikenali juga disebut dengan mulghah. Di sana ada mursalah. Masalih mu'tabarah, masalih mulghah dan masalih mursalah. Masalih mu'tabarah ini ialah segala yang di dalam Al-Quran, nas-nas dan hadis Rasulullah, maslahat yang dapat diambil daripada Quran dan hadis ajaran agama ini, semuanya adalah mu'tabarah, yang tak boleh kita petikaikan, yang kita ambil iktibar. Maknanya kita berpegang maslahatnya tersebut. Dengan maksud yang lain, apa yang diajar di dalam Quran dan hadis itu tak boleh kita tinggalkan, walaupun mungkin kita merasakan bahawa kita boleh melaksanakan matlamat agama dengan menggunakan jalan yang lain ataupun cara yang lain. Kita tinggalkan ajaran agama, kita ambil cara lain. Tak boleh. Sebab nas dalam Quran dan hadis jelas menyatakan ada disebut tentang perkara tersebut. Mulghah, maslahah, masalih mulghah, iaitu maslahat matlamatnya untuk kebaikan manusia tetapi bercanggah dengan Quran dan hadis. Dari sudut akal fikiran kata ni bagus dah ni, sesuai dah zaman sekarang. Zaman dulu tak apalah, nak rotan, nak lontar dengan batu, itu zaman unta, zaman orang pakai purdah. Zaman sekarang zaman moden tak sesuai. Yang penting ialah matlamat. Keadilan sudah tercapai, maka
disebut oleh ulama kita itu masalih mulghah, maslahat yang ditolak dalam agama sebab bercanggah dengan Quran dan hadis. Dan di sana ada masalih mursalah. Masalih mursalah ni tak, Quran tak sebut, hadis tak sebut. Zaman sekarang ni banyak sangat perkara-perkara baru nak menyelesaikan masalah tersebut. Dalam Quran tak nyatakan, dalam hadis tak sebut. Maka dibenarkan untuk kita berijtihad, berselisih pandangan, mengemukakan cara-cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi tak boleh kalau kita menggunakan maqasid syar'iyyah untuk menolak hukum Allah. Hukum Allah adalah masalih mu'tabarah yang mesti dilaksanakan bagi kita orang yang beriman dan mengaku percaya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, itu adalah perkara yang saya rasa ingin untuk saya sebutkan pada malam ini. Kerana perkara yang berkaitan dengan akidah ini perkara yang sangat besar. Perkara yang berkaitan dengan usul teras agama adalah perkara yang sangat penting untuk kita ketahui bersama. Sebab kita bimbang, takut-takut nanti kalau sekiranya kita tak sedar bahawa kita telah terlanggar perkara usul dan perkara teras ini sehingga kita terkeluar daripada agama tanpa kita sedari. Yang ini yang kita bimbang. Kita duk sembahyang, kita duk puasa, kita duk melakukan ibadat haji. Tiba-tiba bila kita bawa amalan-amalan kita ini, Allah Ta'ala tolak belaka. Macam orang yang disuruh oleh ibunya supaya supaya membeli barang-barang daging, ayam dan sebagainya di pasar. Diberikan bakul untuk mengisi barang-barangnya. Bila sampai di pasar, dia beli barang-barang yang disuruh oleh ibu. Tuan-tuan, bila dah beli barang sampai di rumah, beri tunjuk kepada ibu dia. Tiba-tiba tengok-tengok dalam bakul tak ada apa. Kosong. Sebab apa kosong? Sebab tengok-tengok bakul dia bocor. Dalam perjalanan satu demi satu ayam jatuh. Satu demi satu daging jatuh. Ikan jatuh, buat dia beli itu jatuh. Tak sempat nak dipersembahkan, dibawa kepada ibu dia. Dia dah ingat ke bakul dia tak bocor. Maka begitulah juga kita dengan Allah. Bimbang-bimbang, takut sangat. Kita duk beramal, kita duk melakukan amal ibadat ni, tiba-tiba amalan kita itu bocor, jatuh. Akidah yang menjadi bakul kita itu bocor. Amalan yang kita masukkan dalam bakul itu jatuh di pertengahan, tak sempat untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sia-sia amalan yang kita lakukan kerana akidah kita rosak. Jadi tuan-tuan, moga-moga apa yang saya sampaikan ini bukan untuk menuding jari kepada orang lain, bukan. Yang penting ialah kita tengok kepada diri kita. Apa yang saya sebut ini hanyalah sekadar batas-batas syariat dan iman yang perlu kita jaga. Bukan kita nak kata orang itu, orang ini, dia ni orang kafir ke, orang tak keluar daripada agama, itu bukan maksud kita. Yang saya maksudkan di sini, kita tengok kepada diri kita. Adakah kita ini tergelincir daripada akidah yang sebenarnya, ataupun alhamdulillah masih lagi dalam keadaan orang yang beriman kepada Allah, yang selamat iman dan akidah kita, yang boleh kita petunjukkan kepada Allah di hari akhirat kelak, pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, pada hari yang tidak ada gunanya harta dan anak pinak kecuali hati yang sejahtera. Moga-moga ada baiknya untuk kita bersama. Mohon kemaafan kalau ada di sana ada kekurangan dan terkasar bahasa. Tidak ada apa yang saya niatkan kecuali untuk sama-sama mengajak tuan-tuan dan diri saya sendiri supaya kita benar-benar menjadi seorang Muslim yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah.